April 2020 samaan dengan hari Ahad. Macam mana cuaca hari ni agak-agak macam panas sepanjang hari. Hadi dengar tu kau punya video. Dengar. Cuaca hari ni panas. Maklumlah puasa dah nak dekat kan. Minta Encik Faizal call kita supaya kita boleh bercakap dengan lebih itu. Marilah Cik Faizal. Tetamu jemputan. April 2020 8.24 pagi. Anda mendengar Borak Kosong episod ketiga bersama Genesis Hideout. Buat pendengar yang baru yang tak familiar lagi dengan rancangan ini, kami di Genesis Hideout akan membincangkan topik-topik yang kami anggap menarik dan relevan buat masa kini, terutamanya bagi penduduk-penduduk Malaysia yang masih dalam MCO buat minggu keempat. Minggu keempat dah Oh, next week minggu keempat lah kan? Ya tu. Betul. Sebulan lah kita sudah MCO ni. Tapi nampaknya kita perlu teruskan juga lagi 2 minggu. Korang okey ke? Agak kecewa agak kan? Kecewa agak lah. Nak buat macam mana kan? Kena teruskan. Ya. Kalau boleh kita nak end this cepat-cepat lah. Kecewa tu tak ada lah juga sih. Jadi Izhan, apa berita terkini mengenai COVID yang kita boleh update? COVID Hari ni itulah saya pun belum tengok lagi. Saya tahu hari ni total worldwide 5% lah increase mati, 5,700 orang. Leading by USA. Okay. Make America great again. Yes. Almost 2,000 deaths today only. And France pun teruk juga sekarang ni. Dengan UK pun 10% tambah. Around 900 orang mati Per day ke apa? Total? per day. Uish, oh my god. USA and United Kingdom 10% tambah death. Kenapa dia orang punya ni teruk ah? Tak pasti ya. Macam tak ni dengar lah. cakap ke? Different measure ke? Negara-negara macam ni diorang tak biasa. Macam ada CR pun pergi training. Oh ya. Tak apa-apa lah. Betul adalah authority kat sana cakap tak kisah lah you ni like professional footballer or anything kan. You must like follow the rules lah. Mestilah kalau dah macam tu ada ego masing kan. Ya tu. Basically Tapi, selfish lah. kalau dia pun macam tu, macam mana orang-orang kat sana lain? Betul. Dah Ronaldo Sama ke kat UK pun macam tu. Orang tengok jogging lagi. Sama. So kita ada masuk pendengar terbaru, Abang Faizal. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Waalaikumsalam. Apa khabar Subang?
So kami di sini Subang baik-baik saja. Cuaca pun pagi ni agak sunny day. What a sunny day. Sunday ya. Sunday. Apakah topik-topik yang akan dibincangkan pada pagi yang minggu ni? Kita just started. So untuk this early into the segment, kita just update on what is currently happening in Malaysia, especially COVID. Alright. Dan mungkin ada berita-berita lain juga sebelum kita beredar ke topik-topik yang lain. Baik. Teruskan. Jadi latest figure as of 11 April 2020, kita ada 4,530 kes yang confirm dan 1,995 kes yang recovered. Kita juga mendapat 73 kematian yang biasa juga pada kadar purata 1.61%. Berapa persen kes tu death punya ratio? 1.61%. Oh, 1%. Increasing lah sebenarnya. Well, kalau boleh kita nak stay at 0%. Kalau below 1% tu okay. Sebab before 5%. Saya difahamkan Amerika mencatatkan kematian lebih daripada 2,000 dalam masa sehari. Betul. Amerika. Tak tahulah kenapa diorang. Ni faktor Trump juga ni. Trump kan by Easter everything is fine. Macam mana tu? Tak tahu lah. Like macam dia kata apa lah, corona ni is a hoax. Tapi Oh, okay, fun fact. Today is Easter. Oh, So today should be fine. actually Easter tu apa dia stand for apa sebenarnya Easter? hari kebangkitan Jesus lah, lepas kena sacrifice. Okay. Oh. Crucifixion. Dia orang percaya hari Jumaat kena crucify. Oh, Lepas tu okay. Easter tu is kalau ikut dia punya histori lah kat dalam Bible tu, lepas 3 hari ada disciple dia nampak dia hidup balik. Oh, Itulah lepas sejarah 3 dia. hari, Jumaat Sabtu Ahad lah. Ahad lah. Jadi perlahankan sikit suara Faizal. Alright. So kuat sangat. Many Christians celebrate Easter Sunday as the day of Jesus Christ's resurrection, which is written in the New Testament of the Christian Bible. Aku tahu. Jadi Fun lah. kita tu memang akan jatuh pada hari Ahad ke macam mana? Hari Ahad. Oh, hari Ahad pada minggu keberapa tak ada cakap lah. Ni lah. Kalau untuk Minggu Grace, kedua kalau April. untuk Kedua April. Masihi punya kalender macam ni lah. Good Friday hari tu, Easter Sunday this Sunday lah. Oh, Good Friday dia tu lah. Friday tu lah. Oh, Yang kata kalau sale gila-gila tu Good Friday lah tu lah. Tak Tu ada. that one Black Friday. tu Black Friday. Good Friday lah yang dia religious kan. Black Friday ni memang sale lah. Tak ada kena Black Friday dengan is- religious pun. Black Friday tu holiday yang dia manufacture untuk sales. I see. Easter Sunday. Itulah. Suara saya masih kuat ke Encik Zubair? Dia pecah-pecah sikit. Oh, pecah-pecah. Dia bukan kuat, dia pecah-pecah tau. Seperti yang kita tahu, macam certain industri kan dah boleh open kan. Betul. Betul banyak lah netizen ni cakap barber ni tak payah buka pun tak apa.
Ya betul. Ya tu. Rasanya perlu ke buka? Saya rasa lah 2 bulan tak gunting rambut tak ada masalah kot. Maybe daripada perspektif orang-orang macam belia, maybe macam tu. Tapi macam contoh orang-orang yang perlu still bekerja, datang office, diorang pun kena jaga penampilan juga kan. So maybe daripada segi tu diorang rasa perlunya barbershop Untuk frontliner lah basically kot kan. Yang orang-orang kerja. kerja. Kita maybe kita tak ambil berat sangat lah pasal penampilan sekarang duduk rumah pun Saya pun baru botak ni. senang. Gunting sendiri je kat rumah. So Kondok. kalau nak senang botak je, boleh tahan 3 bulan. Betul. Future proof. Test. Masih pecah ke? Tak ada, okey. Okay. Okey Kau yang kena dengar Adi. Dia kat belah kau. Okey je. Okay. Okey. Oh, J Izan dah botak kepala. Baru botak. Guna mesin lah. Guna mesin. Gondol habis. Memang potong sendiri Tengok cermin terus potong Potong sendiri. Memang tak payah fikir. Gondol lah. Tapi agak lama ke lah. Bukan saja lama, malah penat. Lenguh. Betul tu. Better orang guntingkan lah sebenarnya. Apa lagi industri yang buka? Basically yang kontroversi salon je lah kan. Benda-benda servis lah mostly. Tapi kebanyakan rakyat-rakyat Malaysia dan barber pun sendiri diorang bersepakat lah untuk tidak pergi ke kedai gunting rambut supaya tak nak menjadikan Ya. kluster yang seterusnya. Betul kau. Basically betul kau. Jadi barber pun mungkin tak berani nak buka. Lagi-lagi tambah lagi bila ada berita pasal ni kan, berita barber dari US dah mati kan. Oh, ada Tak silap itu Rafiq ada share kan dekat Mississippi. Sebab barber ni dia punya probability nak contact dengan sesiapa carrier tu tinggi lah. Betul. Dia pun pegang-pegang orang, rambut-rambut orang semua. Kalau barber tu tangan panjang okey. Tangan panjang. Panjang tak panjang dia pegang tak? Ya tu. Isu dia dekat ni lah, alat yang digunakan, alat gunting yang digunakan tu. Alat gunting panjang. Dia kena sanitize balik aku. Contactless dia, contactless cutting. Susah agak tau. Tak kali gunting nak cuci apa kan. Habis dia duduk rumah. Kira harga tu tak patut ditetapkan pada harga RM10 lah seorang. Betul kat tu. Weh, naik maksudnya better semua naik harga ke macam mana? Sebab increasing the risk. Yep. Increasing the risk satu, dan lagi satu dari segi demand lah. Betul juga. Mungkin sebabkan mahal, orang kurang ke nak gunting rambut. Tapi kan baru ni ada macam berita, tak tahu berita ke ataupun just rumours yang corona ni airborne up to 4 meters. Ada baca tak? Dia boleh terbang lah. Kalau betul-betul memang tak ada reason lah barber nak buka. Betul? 4 meter 4 meter. Jauh. Tapi tak ada reason langsung. Social distancing tu patut ditingkatkan saja. Itulah. Tapi dia still tak ni lah, tak ada kenyataan benar lah yang benda ni airborne. Konspirasi lah.
coronavirus found in air samples up to 4 meters from patients. China study. Oh, study 4 meters so quite far ke ah. Bukan quite far, memang far tu. Betul. Quite a lengthful. Even kau punya, kalau kau spread your arms pun around 1 meter. Kira basically lift pun dah jijik lah masuk ni. Betul? 4 meters. Siapa sepanjang PKP ni dah isi minyak full? Saya Saya tak dah. guna minyak pun, so tak perlu. Tak guna minyak lah. Tapi kita kena ambil peluang ni. Saya Sebab dah. kata apa, banyak orang cakap isi RM30 dah boleh full. Betul? Saya RM40. Ikut kereta. Bergantung pada kereta juga lah. Minggu ni pun turun Ikut lagi. Viva boleh lah kot. Untuk dua RON 95 dengan RON 97, dua-dua turun 5 sen lah. So berapa sekarang harga? RM1? Untuk 95 25. 1.25 per liter. Untuk Okay. 97 1.55. Murah. Jadi orang malangnya sebab tak boleh keluar sangat. Ya tu. Pula sisi minyak sebelum lockdown. Ada lagi. Tu tahan. Dia tak boleh isi full tank. Kereta kena bawa jalan kat tau. Betul. Macam kereta contoh parking kan, tayar tu bila dia tak bergerak, lama-lama dia jadi flat satu bahagian. Betul. So kena gerak lah. Macam penjagaan kereta, kasih dalam seminggu sekali ke 2 minggu sekali buka enjin. Jadi kena bergerak lah. COVID. So kita akan raya macam ni ke? Agak-agak Ada possibility. Kemungkinan tinggi lah. Kemungkinan kan? besar kemungkinan. Dan rasa raya pun tidak akan sama seperti masa-masa dulu. Mungkin orang Ya tu. kebanyakan orang akan paranoid lah untuk pergi beraya. Ya tu nak salam lagi. Makan. Boleh. Boleh. Roy. Selalu- Even kalau dah habis lockdown pun orang akan takut tak kot. Ya. Like macam daily life punya rutin dah different sikit lah. Sebab kita pun akan pernah lah cakap betul ke benda ni dah habis. Tak tahu lagi. Sebab macam mana sesuatu negara tu boleh cakap benda tu dah tak ada. Betul lah. Even China yang dah 3 bulan pun ada je kes baru. Dia kata daripada apa sakit yang dah dah daripada positif ke negatif, dia jadi positif balik. Ya tu. Actually memang sebab tak ada vaksin lagi pun. Sebab macam siapa Afiq cakap pun, even yang pandemic before this pun stop bukan sebab apa, sebab ada vaksin tau. Virus tu sentiasa ada tapi ada ubat. Jadi orang jadi okey lah, boleh cure lah. So tu orang expect lockdown ni akan stop bila dah jumpa vaksin. Which is tak tahu bila lah. Sebab banyak ke company-company yang buat tapi banyak yang fail lah. Right now US dia ambil ubat malaria. Dia claim macam the most effective drug lah nak combat COVID sekarang ni. Malaria sakit apa lah? Nyamuk kot. Malaria. Tengok lah. Kontainer dia nyamuk. Kontainer dia nyamuk tapi dia macam parasite ke jenis-jenis parasite yang attack macam kita punya organ system. Let's talk gaming punya news. Gaming punya news. Here's one. Since siapa yang ada PS4, baru je dirilis Final Fantasy remake for PS4.
Oh, that one. Wah, saya pun ada cadang nak beli tapi tunggu dulu review, bonus review lah baru main. Tapi memang akan main lah. Tapi pagi ini ada, kalau anda baca artikel, kalau korang tak ada PS4, here are some games yang korang boleh try untuk support kalau nak main Final Fantasy. Game first is ada tempat lain ke untuk main Fantasy ni? Tak ada dah kan? PS4 je baru. Tak, ni maksud ada game titles yang ya, kalau kau tak ada PS4 tiba-tiba kau nak main, ada game titles yang seakan-akan Final Fantasy. Tapi dekat ni, so one of it is Indivisible. Dia game RPG. RPG tu. Inspired by klasiknya PlayStation title Valkyrie Profile. Ada lagi Tokyo Mirage Session and Trials of Mana. Semua tu dekat PC lah. Tapi kalau contoh dia nak main Fantasy pun ada je dekat PC. Tapi yang the latest one is Not yet. Fantasy 15 lah. Tapi apa aku, benda yang aku excited, aku nak main is Cyberpunk. Aku tak sabar dia keluar. Dia delay lagi Dia orang cakap mungkin delay, tapi untuk possibly tahun ni kan, memang tahun ni dia akan keluar untuk PC lah. Tapi kalau kau expect Cyberpunk untuk keluar untuk PS5 dengan Xbox Series X sama dengan PC, tak macam tu. Maksudnya untuk kalau kau nak main dekat Xbox Series X atau PS5, kau kena tunggu lama lagi kot compared to PC. So dia memang tu dia punya main konsol dia PC dulu lah yang up. PC dulu lah. Dia akan launch untuk PC dulu kat Steam ke apa, and then baru dia ni. Okay. And even some articles, some gaming punya sites pun dah cakap mungkin Cyberpunk boleh dwarf Witcher 3 punya. Aku tak tahu sebab dia tease, dia ada tease untuk launch DLC punya plans, making the game much better. Witcher 3 Witcher 3 untuk PC tu. PC and PS4 lah. Dulu ada lah. Mana Encik JR? Online tapi tak bersuara. Dia malu. Tapi dia dengar je lah. Encik JR ada online ke? Dia tadi ada macam ada soalan ni Encik JR. Boleh ulang? Encik Syahiran pun tak ada hari ni, pada pagi ni. Dia tak dapat dihubungi. Oh, tak ada. Itu masalah teknikal lah. Itulah masalah teknikal dia. So, kalau berdasarkan semalam punya segmen, salah satu perkara yang kita mendapat good feedback daripada pendengar-pendengar sekarang adalah bila kami berbincang mengenai topik-topik yang berkaitan dengan relationship. Oh, hubungan cinta lah, cinta ke kawan ke apa-apa boleh, semua jalan. Relationship, okay. Macam apa isu yang dibincangkan semalam? Semalam kita bincangkan cemburu tu tanda sayang, betul? Oh, cemburu tanda sayang. Dengan adakah lelaki berambut lebih baik dari botak? No. Hari ini kita bincangkan topik pertama adalah lelaki menyusahkan. Lelaki menyusahkan. So I assume benda ni daripada perspektif perempuan.
So macam mana lelaki menyusahkan, aku pun tak tahu macam mana nak tackle benda ni. Adakah kita perlu menyokong statement tu? So kalau untuk membuatkan isu ini lebih menarik, saya cadangkan Faizal dengan Adi kena sokong isu ni. Ui. Susah tu Cik Zubair, saya nak sokong. Sokong isu ni, dan saya dengan Izan akan cuba counter balik. Kenapa lelaki Tak menyusahkan. tak menyusahkan? Saya di pihak yang susah ni. Menyesal saya John. Bagi saya lelaki ni menyusahkan. Boleh start sekarang Dia lelaki menyusahkan daripada segi, kalau contohlah daripada, kalau contoh kita berkeluarga kan, maybe dia menyusahkan sebab satu lelaki memang sifat dia adalah commonly dia pemalas sikit lah kalau dia dah berada dalam rumah kan. So maybe macam lepas dia buat satu, dia tak kemas secara teratur. Maybe baju-baju dia pun kadang-kadang terabur lepas pilih baju kan. Encik Adi ni cakap dari segi based on pengalaman ke macam mana? Tak, ini dari segi pengetahuan, perbualan Kita dah biasa ramai lah. Kita cakap apa yang most common things lah yang happen dekat dunia sebenar. Jadi Encik Adi nak cuba katakan Encik Adi bukan pemalas lah. Kadang-kadang kita rasa macam tu, kadang tak. Tapi kita tahu benda tu salah. Tapi untuk for the sake of argument, Menyusahkan lah. sahkan lah. Saya counter balik dari segi lelaki ni sebenarnya tidak menyusahkan. Sebab antara fungsi dia adalah dengan menjadi ketua keluarga. Kenapa kena jadi ketua keluarga? Sebab bila kita fikir dari segi orang yang boleh dispensable, dari segi keselamatan, lelaki ni sebenarnya dispensable, meaning kalau dia hilang, basically efek dia terhadap family tu tak ada banyak sangat compare to kalau hilang perempuan. Maksudnya No, I mean like Saya rasa saya di pihak yang salah lah. Boleh tak? Ada pihak ketiga tak? yang ketiga pula. Neutral neutral. tak apa. Kalau ada perbelah boleh je isu kan, tak ada masalah. Tak ada. Bagi je lah. Senang cerita bagi Sebagai nilai je. general, ada je lelaki menyusahkan, ada je perempuan menyusahkan. Kita tak boleh nak stereotypekan gender based on that tu lah sebenarnya. Okay, macam kau cakap kan, kalau lelaki hilang lagi macam efek teruk kan. Cuba bayangkan kalau kau hilang mak, tak teruk efek dia. Tak, aku cakap lelaki dispensable. Maksudnya kalau lelaki hilang, efek dia tak seteruk macam perempuan hilang. So lelaki tak menyusah, Lelaki Hilang- dispensable. That's why lelaki yang jaga so keselamatan. maksudnya kau di side yang sana dah ni. Kau macam mana? Cuba awak. Tak, maksudnya lelaki tak menyusahkan lah dari segi itu sebab dia dispensable. Kalau kita kalau assume macam lelaki menyusahkan, macam lelaki tak ada fungsi. Tapi one of the fungsi is dia senang dibuang. Senang dia tukar ke, dibuang macam tu. That's why lelaki pergi war instead of perempuan. Sebab perempuan biasa akan duduk di rumah. Sebab perempuan yang kalau zaman dulu lelaki pergi war, perempuan yang akan jaga family tu, dia akan raise anak-anak tu. Sebab cuba kau terbalikkan, perempuan pergi war, lepas tu lelaki pula duduk rumah raise anak-anak tu. Anak-anak tu takkan di-raise, dia akan terbiarkan sekarang. Peratusan dia mungkin. So that's why itu one of the key areas yang saya rasa lelaki sebenarnya tak menyusahkan. Indispensable Maksudnya macam from satu bahagian it looks like macam lelaki ni misalkan, tapi sebenarnya dia akan lebih
useful dekat other things daripada that thing. Betul. Hmm. Bagi saya lah, pendapat saya, pertama sekali lelaki ni menyusahkan. Contoh dia macam ni lah, Encik Zubair dah menyusahkan saya. Saya rasa awak yang masuk tiba-tiba ke sini dah. Okey, macam Encik Zubair kata kan, Encik Zubair kata lelaki ni dia lebih rasa apa? Dispensable lah. Yang senang dia cari ganti. Tapi saya rasa bila lelaki terlampau rasa dia tu kebergantungan dia terhadap dia ego dia akan mulai tinggi lah. Sebab tu dia bila saya ambil point daripada Encik Adi, bila dia terasa diri dia tu tinggi, dia high, dia ketua keluarga, jadi benda-benda yang remeh, benda yang bawah-bawah ni dia lepas pandang lah. Contoh Encik Adi kata tadi, So end up dia dia menyusahkan. even makan pinggan sendiri pun dia susah nak basuh. Jadi macam kerja-kerja rumah ni dia anggap, dia pandang sinis lah terhadap kaum ibu, kaum wanita. Macam Encik Faizal pun bercakap dari segi based on pengalaman tu macam mana? yang ni tidak juga saya. Ini sebab saya perlu menyokong statement ni. Betul. So saya rasa bila dia ego lelaki ni, dia ego dia memang kita memang susah nak sangkal. Bagi kaum lelaki ni kebanyakannya ego dia tinggi lah terhadap kaum wanita. Dia terasa diri dia tu lebih tinggi lah. Itulah point saya. Mungkin valid argument. Izhan ada apa-apa nak add? Itulah. Tak, saya sebenarnya tak setuju setengah dengan dengan apa nama? Dengan statement ni by general. Sebab sebab sebenarnya lelaki dengan perempuan tak salah pun. Yang salah individual tu sendiri lah. Betul. Last ya kena sedar je lah. Give and take kan. Sebab perempuan, Saya ada soalan kebergantungan lelaki dengan perempuan tu tak akan hilang lah. Sebab let's say perempuan boleh je nak buat kerja lelaki, tapi macam orang kata lah, mana orang kata sikap melengkapi kan. Macam tu lah. Memang kita rasa macam alah benda ni pun kau tak boleh buat. Senang je. Tapi kalau lama-lama kita cakap no untuk tolong, dia orang akan rasa kita menyusahkan lah. Betul. Lepas tu dia orang akan lebih jadi independent, which is some way independent ni from woman wise lah is a good thing. Kenapa kau share based on kau share tapi kau guna account Genesis Hideout tak? So kau share kepada share. Oh ya. Nantilah. Kalau kita lihat dengan teliti lah kan, salah satu pekerjaan yang susah dicari ganti ni, lagi-lagi sepanjang PKP ni adalah inilah suri rumah tangga. Sebab apa? Ya, dia tak ada tempoh bekerja kan, tak ada waktu bekerja, working hours yang tetap. Dia boleh kira seperti bekerja 24/7 lah. So kita tak boleh memandang enteng lah terhadap pekerjaan ni. Perlu menghargai lah. Jadi saya rasa tak ada orang menang. Sebab benda ni ada banyak sangat dia punya plus and minus dia. Tapi betul. Dan kau boleh assume this idea based on a plethora of different angle. Betul. Jadi salah satu isu yang bagus juga diperdebatkan is satu lebih baik dari dua. Wow. Wow. Ingatkan two is better than one. Hey.
oleh yang demikian Adi kena counter benda ni. Taklah, saya teringat lagu Taylor Swift lah. Two is better than one. Tak pernah halak dengan one is better than two. One is better than two. Tak apa lah. Apa? Kalau contoh macam Dubai kata one is better than two daripada pandangan apa tu? Saya rasa perkara ni kita sebenarnya dia bagi try to present a bigger idea. One is better than two. That means you can assume dari segi macam-macam, macam anak seorang lagi better daripada dapat anak dua orang. Jangan tengok Luas lah konteks dia. konteks dia luas kan tu kan. So cuba kembangkan idea tersebut dan assume okay the stage is yours. So Dia go bukan crazy. sekadar poligami lah. Bukan sekadar poligami. Faizal hati-hati takut Lah okey. Ya okey. takut ada orang lain dengar. Watching lah. Faizal support. Faizal aku dah dengar. Kenapa satu baik daripada dua? Ini awak dah menyusahkan saya kali kedua ni. Memang dasar lelaki. Memang dasar lelaki menyusahkan. Gitu. Siapa? Floor kat siapa? Floor kat Adi sekarang. Kita kena counter kenapa satu tak lebih baik daripada dua. Dua lebih baik daripada satu. Dua bukan tiga. Boleh juga. Kalau Limit dari konteks kumpulan lah, kalau satu kerja tu mudah lah diuruskan. Kalau dua, kalau lagi banyak betul lah. Dia bukanlah dua satu pun, maybe many is better than one lah sebenarnya. Ya ke? Daripada segi Kalau buat kerja sesuatu tugas. Saya rasa kalau sebab kalau contoh kalau ramai dia nampak susah, tapi kalau kita delegate task tu secara betul memang kemudahan sebenarnya. Itulah, saya pun setuju pun sebenarnya. Hakikatnya even kita rasa kita ni perfect ke, power ke, tahu ni tahu tu, buat kerja seorang tak jadi kak. Last kena delegate kak. Lagi efficient lah sebenarnya. Itu dari segi task lah. Kena ada two-way communication juga lah, supaya kita boleh reflect diri kita juga. Kalau kita seorang, kita tak tahu apa yang kita buat tu betul ke, macam mana, salah ke. Betul pun. Faizal macam dah bertukar arah ni. Saya kena objek lah. awak kena support kenapa satu lebih baik daripada dua kan? Satu lebih baik daripada dua. Tak semestinya daripada tugas ataupun ni. Mungkin Cik Izhan ada apa-apa lu. Saya tengah fikir. Saya setakat ni jarang lah. Kalau okey, banyak-banyak benda, tak banyak lah benda. Ada tapi tak banyak lah yang one is better than two sebenarnya. Bagi aku lah. Okay. Macam dari segi anak seorang aku rasa okey. Tapi ada cons dia juga lah sebenarnya. Anak-anak kau mungkin bosan ke, tak ada kawan ke, apa ke. Personally pun aku kalau boleh nak anak lebih seorang lah. Sebab itulah, the more the merrier kot. Dia jadi Anak je lebih daripada seorang. Anak je. Anak je. baik. Kahwin tu susah. Itu topik lain dan tak patut bahaya untuk dibincangkan. Ada expert. Memandangkan di kalangan kami juga tak ada seorang pun yang kahwin lagi. Boleh demikian. Tapi senang cerita benda ni, topik ni pun sangat susah untuk diperdebatkan. Betul. Ini kalau dibagi kepada budak-budak debat, mungkin diorang boleh kot explore dari segi macam-macam. Saya rasa tak pernah
masa depan. Jadi saya rasa since saya kena menyokong statement tu, satu lebih baik pada dua. So, saya terpaksa memilih topik yang klise lah, iaitu pasangan lah. Okay. Itu lebih baik pada dua. Sebab Sekejap, saya nak tag orang sekejap. jangan saya left Dia tak apa. Satu dia dua tak apa. Ya, bahaya. Dari konteks pasangan lah kan, satu lebih baik pada dua. Sebenarnya saya pun tak faham kenapa lelaki memerlukan lebih daripada satu. Jadi sebab mungkin mungkin bila lelaki tu lebih menonjol dari segi personality pada rupa, mungkin dia rasa dia lebih mudah dikenali, didekati. So mungkin itu menyumbang salah satu faktor menyumbang ke arah dia ingin memiliki lebih daripada satu lah. So saya rasa antara faktor yang besar lah menyumbang kepada niat dia untuk memiliki lebih daripada satu. Sebab Ataupun lebih kepada ego ke? Ego Sebab bagi dia pemilikan, since dia boleh dapat satu, kenapa tak dapat dua? Contoh. Jadi boleh ego, tapi dia jatuh kepada poin nombor 2. Sebab dia berbalik kepada poin nombor 1. Kalau dia tidak memiliki rupa, dia tidak memiliki personality yang menarik, poin yang kedua tak akan sampai. Betul juga. Tapi saya rasa Melainkan dia pergi ke poin ketiga, iaitu dia memiliki keyakinan yang terlalu tinggi. Walaupun dia tak ada walaupun dia tak ada personality yang menarik, tapi keyakinan dia tinggi. Dia boleh lead to the statement dua lebih baik daripada lelaki. Daripada lelaki satu. ni saya dah takut. Ini takut ni. Minta maaf. Jadi saya ada terbaca lah sebelum ni, ini luahan daripada perempuan lah, berkenaan dengan poligami. Dia kata dia suruh kita ni, pihak lelaki, kaum Adam ni, cuba merasakan, cuba feel macam mana perempuan rasa kalau dia di poligami, dia diduakan lah. Macam mana perasaan perempuan bila dia balik rumah, lelaki tu bersama dengan isteri yang kedua. Dia nak suruh kita rasa lah macam mana lelaki tu rasa bila lelaki tu balik rumah, isteri dia bersama dengan suami dia yang kedua. Ya tu. Jadi saya bila saya letakkan diri saya di situ, perasaan saya sendiri bila saya balik rumah, isteri saya bersama dengan suami yang kedua, saya secara jujurnya hati saya rasa agak tidak tenteram lah kat situ. Ya. Tapi yang kita lelaki pun dah sedih. Lagi perempuan yang emotion dia lagi lebih, lagi sedih. Betul. So bila janganlah kahwin banyak. Tapi kau cakap semua based on marriage tau. Let's say relationship biasa, tak kahwin, tak apa, kau tak ada responsibility pun dekat the other one, kan? So why not dapat dua? Takkan lagi excited. Aku Since tak kau tanya kena kau ni, kau punya goals at relationship apa? Tak, aku just what if, bukan Yelah dia goals betul in sebab dia at the end dia tanya, bila contoh kau in a relationship kan, goal kau nak apa? Kalau goal kau bukan nak cari pasangan hidup, itu yang jadi macam-macam tu. Sebab tu Lala dia tengok kat niat kat kot. Objektif berhubungan kau tu lah. Objektif berhubungan. Kalau contoh matlamat kau nak berfoya-foya, memang tak kisah berapa banyak pun. Memang many is better lah. Lala itulah, tengok objektif lah agak sebenarnya. Tapi kita bercakap semua dari segi perspektif lelaki Tapi yang saya tahu juga sebenarnya perempuan pun buat benda sama juga.
Oh. Tentang perempuan yang buat benda sama. Tapi dari situ saya ada pengalaman ataupun tiada informasi. Okay, mungkin rakan-rakan ada informasi kenapa perempuan buat benda sama juga. Ada some perempuan lagi pada zaman sekarang. Wah, Anyone? tak ada sebab Saya nak cakap pun. cara lelaki berfikir lelaki. lain, cara lelaki fikir lain daripada cara perempuan fikir. So Betul. macam kita lelaki kita tahu lah apa kita nak dari perempuan, dari perempuan tak tahu lah. Maybe dari duit lah kalau betul. Oh. Mungkin kita kena jemput panel perempuan seorang. Mungkin. Oh, tak ada. Iramir Miramin sedang ni di talian ke? Hello. Oh, nampak terputus. Miramin kami belikan Itu. Hello. Oh. Sudah lah. Oh, ada. Oh, BGR. Oh, maaf ya saya terkeluar perkataan. Tak adalah macam kau cakap tadi perempuan ada macam tu. Sama ke macam perbincangan tadi. Kita tak boleh nak stereotypekan benda ni at gender tau. Ada je perempuan yang curang, ada je lelaki yang curang. So dia lebih kepada personality atau individuality orang tu lah. Yes. Orang tu. Sebab tu lah, but most of the cases kan, kita cuba nak put the blame on that gender, sebenarnya salah. Ada yang boleh aku rasa. Tapi most of the thing tak boleh lah aku nak blame on gender. Sebab basically yang effect satu aku rasa dia orang punya background, environment dia, macam mana dia ni lah, macam mana dia di nature lah basically. Itu yang lagi main peranan daripada gender lelaki perempuan. That's my 2 cents lah. Tapi saya nak ambil balik point Adi kata tadi dia nak miliki lebih daripada satu disebabkan duit. Saya rasa itu salah satu point yang menarik juga tu. Sebab katalah perempuan ni dia memiliki rupa tetapi dia tidak mengejar ke arah career dia tak mengejar ke arah ni lah membangun development diri dia lah. Tapi dia mencari pasangan yang sudah berada di tahap yang boleh dikatakan kaya lah. So dia mengambil jalan pintas untuk cuba mungkin tak mengahwini, mungkin dia mengambil kesempatan lah di atas kekayaan seseorang tu. So mungkin dia sebabkan dia nak kekayaan tu, dia cuba lelaki ni, dia cuba lelaki tu. Adakah macam tu perempuan punya pemikiran kalau dia nak memiliki lebih daripada satu? Boleh juga, boleh jadi macam tu. Tapi sebab itulah tapi sebenarnya perempuan punya tendensi untuk curang tu sebenarnya tinggi. Oh ya? Sebab Tinggi apa? Sebab Dia orang ada higher chance ataupun dia orang lagi senang. dia orang senang kan. Sebab tu saya kata cara perempuan fikir sebenarnya sangat different dengan lelaki. Sebab tu kalau daripada konteks agama sebab tu tak membenarkan perempuan ni kahwin lebih. Kenapa lelaki diberi apa? Keistimewaan ni kepada lelaki bukan perempuan. Macam tu lah. Adalah saya dengar satu ustaz yang cakap sebab perempuan ni kalau diberi keistimewaan yang sama akan lagi teruk daripada apa yang akan dibuat oleh lelaki. Macam talak kan. Macam tu lah. Kuasa talak. Jadi bagi korang lah kan, cinta tu adakah dia satu perasaan ataupun satu pilihan? Berdasarkan apa yang korang mention semua ni, Perasaan. Bagi saya perasaan. Dia mula daripada perasaan, tapi bila lama-lama bila kita looking forward to future, dia lebih pada tanggungjawab lah. Betul.
So bukankah dia satu pilihan Dia pilihan. juga sebab kau ni? Yes. Macam tu lah. Macam mula perasaan, tapi perasaan tu tengok dia ke arah mana. Kalau kita rasa perasaan kita tak sesuai dengan dia, dari situ kita buat satu pilihan lah. Oh, okay. Begitu. Pilihan tu datang daripada perasaan lah. Pilihan tu datang dari perusahaan, bukan tu balik. Bukan. Pilihan itu datang daripada perasaan. Yes, betul, boleh juga. Banyaklah faktor, tapi one of that is perasaan lah. Pilihan tu boleh datang dari perasaan. Tapi saya cuba nak utarakan sikit soalan lah. Dia macam Utara? twist. Utara kan. Perlis. Selatan kan lah. Okay. Macam mana kalau seseorang tu, tak kisahlah lelaki ke perempuan, ada mulanya dia memang hati dia memang ke arah kesetiaan lah, dia memang setia. Tapi apabila dia setia, dia yang diduakan. Apabila dia atau Ini pun macam daripada pengalaman alamak kan. Okay, teruskan, Okey, teruskan je, Faizal. bukanlah diduakan, sama ada dia diduakan atau dia ditinggalkan. Dipermainkan gitu. Dipermainkan, diduakan, ditinggalkan, di apa semula kan. So sejak pada kejadian itu, seseorang ni dia mula menjadi dia yang mempermainkan. Betul ke? Macam tadi dia jadi kena tu lah. Memang salah dia. Tapi tak adalah nak kata benda ni jadi sebab based on pengalaman dia kot kan. Mungkin dia nak revenge ke apa ke kan. Tapi tu lah, kalau orang yang buat macam ni, dia kena fikir ke berbaloi ke dia buat semua benda ni kan. Sebab last kau nak pick up, nak tackle perempuan ke, nak ni ke, semua effort ke, makan masa, makan duit. Last berbaloi ke tak? Mungkin dia rasa puas dengan berbuat itu. Dia rasa itu saya tak boleh lawan. Itu saya tak boleh lawan. Benda yang buat kita happy, buat benda kita puas, memang susah nak lawan. Memang susah. Sebab dia rasa dia punya dendam dia terbalas lah. Dia nak balas kat perempuan, kat ex dia, tapi dia buat kat semua orang. Nush. That kind of respond tu bahaya lah sebenarnya. Dan mungkin dia tak ada rasa langsung ingin bercinta lepas tu sebabkan kejadian tragedi Oktober yang lalu. Senang cerita macam ni lah. Dalam hidup ni kita ada pilihan. Dan setiap pilihan yang kita buat tu reflect balik ke what type of person sebenarnya yang kita trying to be. That's why orang cakap jangan berbuat jahat kepada orang walaupun kita sendiri dibuat jahat kan. Sebab apa, itu pilihan dia. Dia yang pilih jadi jahat. Tak semestinya kenapa kita perlu jadikan pilihan dia untuk menjadi jahat menjadi pilihan kita juga je. Berkenaan dengan topik ni, saya macam agak menarik lah sebenarnya untuk utarakan satu persoalan juga lah. Macam contoh kita Nak utara. Utara. Saya Mana sebab tadi macam, Perlis macam Zubair kata, Kelantan. macam kita tak even though orang layan kita macam tu, kita tak patut layan orang macam tu. Tapi setengah orang berpendapat kalau contoh kita layan orang baik, kita pun akan di-treat dengan baik. Macam tu lah. Deserve di-treat dengan baik. Tapi in reality-nya, life doesn't work like that lah. So macam mana kita nak cakap kat orang-orang macam ni? Macam contoh, dia percaya, memang bagus. Macam kita treat orang baik dan kita pun expect orang treat kita baik. Tapi macam mana kita nak lower, kita nak manage kita punya expectation supaya in future even orang tu akan treat kita jahat, kita tak macam tu lah. Aku treat kau baik tapi kau buat macam ni kat aku. Macam mana Senang je. kita nak manage expectation? Sebab dari situ ideologi dia pun dah salah. Sebab kau treat orang baik sebab kau expect orang tu untuk treat kau baik. Kau tak boleh buat macam tu. Kau jangan treat
kita tak boleh treat orang tu baik kan tu. And macam ni lah, macam aku kalau aku jumpa orang baru gitu kan, salam dia, aku tak boleh expect dia akan baik dengan aku out of the way macam tu, sebab aku mungkin tak kenal dia tak kenal aku. So dari situ datangnya pengalaman macam tu. Kalau kita pernah dibuat macam tu, itulah gunanya kita belajar daripada pengalaman diri sendiri. So kalau kita boleh tahu sign, telltale signs of someone, mungkin dia not that very good to you, ataupun mungkin kau tak kenal dia good enough sampai untuk dia treat kau macam tu juga. Kau treat orang baik sebab benda tu is the right thing to do, not because kau expect untuk dapatkan balasan. Exactly. Betul. The only balasan yang kau patut expect is kalau kau buat baik ke orang, kau dapat pahala. Tu balasan dia. Tu je. This like issue is bila kena cakap regardless of any belief in religion lah. Kalau kita nak secara logik akal, macam mana kena cakap orang-orang macam ni. Kita boleh nak cakap okay, kau dapat pahala lah, tapi at certain point kita want something more than that. Macam tu lah. Itu tu lah, last benda ni jatuh kat kuasa communication lah kot. Macam kita expect orang tu buat something, kalau orang tu mungkin tak perform, tak deliver kan, maybe satu dia pun tak tahu. Mungkin tu lah, kalau orang mula start bercakap, orang start macam kita expect orang tu hati dia jadi better kot. Aku tak rasa manusia ni by default jahat. Cuma dia ada consequences yang membuatkan dia jadi macam tu lah. Mungkin kalau kita boleh explain dekat dia ke apa ke, aku pun tak sure sangat kan. Sebab hakikatnya memang dunia tak macam tu lah sekarang ni. Betul tu. Betul, orang kata like every good people will finish last. In this kind of world lah. Tu lah. Aku dulu fikir macam tu tau. Tapi aku rasa lah, ayat tu pun perspektif. Last in apa? Last in apa? Mungkin orang cakap last in apa, tapi dia gain something tau. Dia ada mungkin tak tahu lah, mungkin dia happy ke, dia last in mungkin dari segi kau punya gaji ke, kau punya pangkat ke, macam tu lah kot. Tapi tak cakap dia perspektif lah. Mungkin ada orang tak kisah pun benda tu. Benda ni pun tu lah, susah tu. Sebab ya, kita buat baik pun memang dapat pahala. Tapi ya, at the end kau pun mesti geram kan. Kalau kau buat baik tapi tu lah. Yelah, kalau ni kita talk in like benda ni dah occur like so many times lah. Bukannya sekali, dua kali, like every time. Kita buat macam ni banyak, tapi kita tak nampak pun macam kita punya benefits lah. Kenapa kita buat macam ni, nampak macam banyak lagi cons daripada pros lah. Apa kau cakap ni dari segi konteks kawan atau relationship? Kawan ke, colleague ke, co-workers ke, apa-apa relationship lah, kita akan like face this issue lah sebenarnya. Kalau kau tengok. Bagi aku lah, kalau dari segi konteks kawan atau colleague atau rakan kawan semua, rakan-rakan semua, bagi aku lah, aku rasa kita kena tahu the circle tu. So dia dah, kalau kita kenal dia, kita kena identify sendiri lah, dia dah masuk circle kita ke tak. Aku rasa kalau kita boleh nilai sendiri lah, kalau dia ni kita buat baik dekat dia, mungkin dia buat baik, tapi dia buat baik tu atas dasar something dia nak mungkin just common sense dia ke apa kan. Mungkin dia nak
Tu lah, nak tumpang balik ke apa-apa ke. Kita kena nilai sendiri lah. Kalau kita rasa dia buat baik tu memang dia atas dasar diri dia nak buat baik, aku rasa dia dah boleh masuk dalam circle kita lah. Tapi once kalau kau rasa dia buat baik atau something atau dia tak buat baik pun, so dia out of circle kita, aku rasa start pada tu kita dah boleh lowerkan kita punya buat baik dekat dia lah. Kita boleh, mungkin dah boleh jauhkan diri daripada dia, mungkin dah kurangkan sikit baik pada dia. Sebenarnya kalau kita tengok betul-betul pun boleh nampak lah. Mungkin kan kalau tengok dia punya apa dia buat, dia cakap, tapi dia benda ni ambil masa gak kan. Nak read orang tu. Kena Sebab tu lah pepatah Melayu pun dulu cakap, pilih kawan betul-betul. Dulu ingat je bodoh kan. Benda-benda ni effect, kira basically dia ni lah, dia tu lah last macam mana kalau circle kau okey kan, mungkin kau tak risau pun masalah ni. Betul. Mungkin lah bagi kau masalah dia orang pun kau tak kisah nak fikir macam tu lah kot. Betul. Sebab tu last kena choose individual tu betul-betul lah kot, yang mana kau rasa berbaloi lah nak spend kau punya masa dan mental. Macam topik ni interesting ke, sebab kau cakap based on kawan tu, apa kawan kena pilih yang betul kan. So let's say kau dah pilih kawan yang betul, maksudnya macam sesuai lah bagi kau, diorang faham kau faham diorang, macam tu kan. Kau rasa kan kau boleh tak date someone kan, be in a relationship with someone yang kawan korang tak approve, maksudnya Kalau aku aku punya cerita lah. Aku anggap friend ni dah saing-saing family lah. Mungkin salah satu faktor duduk asrama kot. Mungkin sebab dia punya bond tu lebih lah nak compare dengan aku tengok circle lain kot. Ni aku punya view lah. So salah tu cara macam apa yang aku buat lah. Tak ada apa yang ni aku rasa better semua orang buat. Sebenarnya boleh je kalau contoh kalau member kita tak approve. Sebenarnya kita, tanggungjawab kat kita lah, cuba kalau boleh nak leraikan lah apa ada wall barrier tu. Tu je lah. Kira pendapat kawan rapat kau mungkin mempengaruhi decision kau, tapi decision kau tu kau yang kena buat sendiri. Yes, betul. Tapi kalau end up kau kena pilih one or the other, kan. Sebab tu orang suruh bercinta dengan kawan tu. Takut aku ni kawan. Marry your best friend. Tak ada lah. Okay, cuba kau bagi satu situation yang kena pilih macam tu. Bagi situation Aku rasa aku faham point lebih baik tu. Tu lah. Kira contoh macam katalah aku dengan kau kawan rapat kan kata. Lepas tu tiba-tiba aku kena Tira. Lepas tu macam aku nak dekat dengan, aku nak couple dengan Tira. Lepas tu let's say kata kau tak setuju. Kau macam mungkin sebab kau tak setuju, aku dah kurang masa dengan kau ke, dah tak pay attention dengan kau ke, so kau tak setuju. Kau ni lah, kira kau bantah apa benda decision aku. So boleh effect kan apa, bila aku couple dengan Tira boleh effect hubungan kita sebagai kawan baik. Macam tu kan Cik Zubair? Ya, macam tu lah. tu lah. Itu sebab dalam circle saya pun lah, saya mungkin tak boleh nak relate sangat kot dengan masalah ni. Sebab saya approve lah dengan girlfriend kawan-kawan saya. Approve Approve Try to je, get- bagi try- approval lah. Jawapan selamat Walaupun kau tahu sebenarnya orang tu tak bagus untuk kawan kau. So what kind of decision kau patut buat? Macam kau tengok dia okay macam
untuk jadi a bad bear of bad news memang sangat susah lah. Jadi kalau kau rapat dengan seorang tu. Tapi kalau kau kena interfere sebab kau tahu benda yang lebih baik untuk orang tu, kau buat tak? At the end of the day. Kau rasa kau sanggup tak go that boundary even though kau boleh macam break relationship sebab kau tahu kau lagi care about. Aku jujur aku cakap aku tak pernah kisah pasal pasangan orang sebab aku tahu tu luar aku punya Betul. jurisdiction. Betul. Basically kalau orang tu even aku tak suka, contoh Pejal dengan Tira kan, aku tak suka Tira. Ya contoh kalau aku tak suka Tira kan, lantak sebab bukan aku yang nak dengan Tira. Aku berkawan dengan Pejal. Aku punya mindset, aku fikir macam tu lah. Sebab aku tak mungkin aku rasa bond friendship. Aku jujur aku cakap aku tak pernah kisah setakat kalau salah pilih perempuan macam tu lah kot. Kau tak pergi too far lah. Kau punya authority kau tu terhenti. Betul. Kau takkan halang lah kalau kawan-kawan kau nak pilih siapa-siapa. Even Cakap. Cakap lu. Tak, aku nak bagi contoh lain. Kau cakap. Okey. Dah aku dah lupa tu jap. Even Even. aduh. Ya. Even tadi cakap pasal tu kan. Okay, kau takkan halang kawan-kawan kau untuk Okey. Contoh aku tak nak bagi contoh lah. Aku kawan dengan Afiq kan. Afiq couple dengan orang ni. Aku dah cakap kat dia, jangan. Tapi dia continue juga, last break. Kan? Kau janganlah jadi kawan yang bangang. Kau cakap aku dah cakap dah dulu, jangan. Kalau kau kawan yang betul, kalau friendship kau better than that, kau support dia tentu. Tu je kawan nak aku rasa. Kau jangan jadi yang aku dah cakap dulu, degil lah. Sebab last benda ni semua experience kan. Kita pun tak tahu. At least dia berani nak try, betul tak? Betul. At least dia berani nak cuba. Kau tak cuba apa-apa, tiba-tiba kau dah cakap macam-macam last tu lah. Kita ada authority masing-masing lah sebenarnya. Kita tak boleh nak nak kawal hidup orang agak sebenarnya. Kira kalau decision dia went wrong, kau jangan api-apikan lagi lah. Nak bahas sikit tu boleh lah, tapi janganlah sampai Okay. Aku pula lupa contoh. Ni semua baru. Ni semua sebab tak biasa bangun pagi kan semua. Kita ada pendengar perempuan pertama Oh ya. Siapa? Miramir. Miramir. Rasanya Miramir ada soalan untuk kaum Hawa. Ada dua lah. Ni Fatih Sanusi ada? Ada dua. Sahabat Ada datang. dua panel perempuan. Maaf tak perasan. Tengah-tengah ni asyik berborak. Okay, aku ada. Okay, ni topik hangat. Okay. Jap. Saya beringat contoh saya. Okay, sini. Jap. Encik Zubair ingatkan jadi jangan lupa. Tulis dulu. Tulis. Awak jangan risau. Saya dah plan lama dah ni. Okay, katalah saya bagi ini contoh reality tapi saya sensorkan nama dia lah. Okay. Saya letak nama dia Encik Chicken lah. Okay. Mr. Chicken ni macam mana bila apa nama kau dah nampak perhubungan Mr. Chicken ni dia macam menjurus ke arah yang memakan diri dia lah. Nampak dan Mr. Chicken ni pun dah macam dah luahkan kau masalah apa benda apa yang dia rasa, apa yang dia kena semua. So kau sebagai kawan rapat Mr. Chicken ni, kau rasa apa tindakan yang sewajarnya kau buat? Sebab kan kau pun sendiri dah nampak dengan mata kau sendiri yang hubungan dia mungkin ke arah yang dia tidak bahagia lah bagi aku rasa. So kau rasa apa pendapat dan tindakan kau? Itu susah tu sebenarnya.
Oh. Kiranya kau nak bawa Mr. Chicken ni keluar daripada dia punya relationship tu lah. Kalau boleh. Kalau kau rasa benda tu Baik untuk dia. membuatkan Mr. Chicken baik untuk Mr. Chicken, sebab kau pun dah nampak kan, dah kira apa yang dia cakap tu dan apa yang kau nampak tu tally lah. Aku rasa macam ni. Itulah. Macam berbalik pada point tadi juga kita apa yang Mr. Chicken cerita tak semestinya 100% betul. Oh ya, macam tu lah. Pendapat saya lah, sebab tak tahu lah, bila insiden dah terjadi, dah gaduh-gaduh, Mr. Chicken ni nampak rasa macam dia dah nampak kot dia yang bersalah kot. Oh. Sebab itulah bila benda macam ni kan, tak nak kena dengar cerita dua-dua pihak ke. Sebab automatik kan, kita kawan dia kan, bias kita dekat dia tinggi sangat tau. So silap macam mana kau nasihat dia benda yang dia nak dengar je, bukan benda yang betul. So itulah, last kalau isu macam ni better gather information, tanya orang-orang yang patut. Tapi itulah, saya pun sebenarnya tak tahu nak buat apa. Sebaik lockdown. Okay. Since saya rasa benda tu dah get too much personal kan. Ada. So benda ni saya buat segmen-segmen ni sebab untuk have fun. At the end of the day, kenapa dia pilih, Mr. Chicken tu pilih nak stick dengan Miss Chicken? Contoh lah. Kenapa? Apa? Kita dah nampak daripada segi luar, macam contoh kan, benda ni boleh dikata near to toxic lah. Near to toxic. Maybe tak toxic lagi, tapi near to toxic. Dah nampak lah benda tu, tapi still kita nampak lekat. Still lekat kan, apa lah macam tu. Kita pun kadang geram kan. Tapi tu lah, jadi macam orang-orang macam ni, sometimes dia gain pleasure lah daripada this kind of relationship. Ada jenis orang yang dapat pleasure daripada this kind of relationship. Itulah sebab dasar dekat individu juga tau. Mungkin ada orang tak tahu, mungkin dia cakap macam tu tapi hakikatnya dia suka dia layan macam tu. Dia pun tak perasan. Mungkin sebab satu keluarga dia mak dia pun dah layan dia macam tu ke apa ke, in a way lama-lama dia jadi macam tu lah. Maybe they look it as a blessing. Okay. Okay. Baik, teruskan. Jangan benda tu. Puan Miramir kata ada contoh ke di real life? Oh, tak. Ini semua hanya fiction belaka. Fiction. Sera Karama TV3 Ini semua Tak ada yang Tiada kena mengena hidup ataupun yang hidup dan mati. Kalau coincidence itu clearly accidental. Yes. So saya tak tahulah, bukan salah saya lah. Sebab kita bermufakat, kita berbincang pasal masalah-masalah yang common lah, isu dalam masyarakat kita sekarang. So maybe akan ada coincidentally something similar to what happened to in real life. Betul lah. Saya pun sebenarnya jujur saya cakap tak berhak bagi nasihat bab-bab ni. Sebab tak cukup credibility kan. Tapi itu pendapat kita je lah. Apa-apa pun saya minta maaf awal-awal lah kat Mr. Chicken mengutarakan contoh. Takut Mr. Chicken terdengar kan borak-borak kosong Tak apa. Korang rasa? Okay, Syed Zubir. Okay. Kalau let's say you are in a relationship kan. Alright. And then you caught, kalau kau punya partner, ada friend kan, kalau partner kau still cakap dengan ex dia, adakah dia cheating? Okay, moment of silence. Sekejap lagi saya
terbaca komen tadi pula. Apa dia? Macam ni lah. Okay. Kalau kau punya partner kan, Hmm. dia communicate dengan dia punya ex, adakah dia cheating? Boleh dikategorikan sebagai ni. Anyone? In a way tak cheating pun sebenarnya. In a way tak cheating. Okay. Encik Adi rasa begitu Why? Sebab maybe Just dia justify. texting tak. Okay. Okay, kalau contoh kalau diorang want to stay as friend, diorang akan like contact as a friend lah. Tapi kita Takkan pun benda janganlah like macam first kita terus terjah dia macam tak boleh. Tapi tak apa lah kalau contoh dia nak tak, maybe sebab saya ni senang orang kata bagi good impression, macam bersangka baik dengan orang lah. Macam tu lah. Positif lah. Macam tu Tapi- lah. Tak apa lah kalau tu. Tapi kita tengok macam mana kekerapan dia lah. Kalau macam So it's a red flag. sangat like every day or like maybe every week pun sebenarnya agak selalu juga lah sebenarnya. Tapi kalau like once in a while, macam setahun, sebulan, Okay. it's okay lah. Dah. Pendapat Sebab saya pada mulanya saya macam nak bercanggah dengan poin Adi. Tapi bila Adi dah kata dari segi frekuensi Sebab dia tu, Betul, frekuensi tu penting kot. Sebab kita bukan nak mengongkong kan. Kita pun macam tu lah. Faham. Pendapat saya. Saya setuju juga. Tapi more likely yes. Kalau like say kita pun out of control, macam contoh kita pun tak tanya, kita tak be blunt about that thing lah. Maybe sebab benda ni kita kena blunt lah with our partner. Let's say tanya dia betul-betul. Communication lah. Kalau let's say dia tipu kita, dia buat something bad, tu dah lain cerita lah. Kalau contoh kita jujur lah dengan dia, okay, contoh berapa banyak kali tag. Kalau contoh dia bagi benda betul, tak apa lah. It's okay. Betul. Kalau saya lah, sepatutnya tak salah pun lah. Tapi tipu lah kata kalau tak jealous. Yes. Itu je lah. Jealous tu ada, tapi kita tak boleh nak control everything macam tu. Tapi kan at the first place kan, kenapa both parties dia nak start balik conversation tu? Dia mesti ada reason dia. Everything happen for a reason. Tak, macam sekarang ni banyak lah faktor. Macam sekarang ni it's not like personal texting pun. Sekarang Instagram banyak benda boleh cerita lah. Instagram, Facebook and let's say macam okay, even though dia tu your like ex ke apa benda kan, but you are still following him or her kan. So macam contoh raya, selamat hari raya, like macam contoh komen selamat hari raya kan, takkan kita nak jealous pasal benda tu. Faham tak? No, I mean like ini dari segi texting tau. Ni bukan komen. Komen aku tak see the point. Tapi kalau texting tu macam mana? Dia Texting. kalau DM. macam kalau kita cakap dari segi frekuensi, kalau bila the one sudah start, mungkin dia boleh lead to higher frekuensi. Yelah, that's why kita kena like tengoklah frekuensi dia macam mana. So apa kata kalau better jangan start terus, tak boleh? Tak ni dari segi boleh je. texting lah. boleh juga. Tak ada Kita masalah. elok je lah. Tapi itulah, benda ni depends on individual lah sebetulnya kata. Sebab macam certain orang dia akan beranggapan baik. Certain orang memang betul tak nak kau macam ni. Kalau bukan dia yang initiate, let's say ex dia yang initiate. Tu. Lepas tu kau punya ni pula jenis yang melayan. Oh, ni this one your partner macam yang ni? initiate, bukannya Your ex ex. dia initiate. Ah. Oh, kalau your partner yang initiate, that I think Macam mana? macam kind of wrong lah. Oh. Tapi tengok konteks jugalah kot kan. Kalau mungkin Ya. nak ajak bisnes ke, nak tanya pasal mak dia sakit ke. Tapi tengok kat tengok konteks kat kot.
Sebab Kalau kita setakat pun tanya buat apa tu, makan makan apa. Itu lain lah. There's something lah. Kalau contoh Something benda wrong lah. lain Okay, let's move forward daripada that topic kan, yang tu kan. Okay. Okay, let me ask you guys yourself, yeah. Would you get back together dengan ex? Kenapa Cik Zamir cakap saya ni? Why ya? Tak, saya tanya tu. Tadi macam korang cakap, okay, mungkin tu red flag. Tapi korang cakap berpendapat baik kan tu kan. Tapi let's say korang be put in that position kan tu. Saya rasa Apa kata kita mula dengan Adi? Dah betul Cik Zan? Dia ikut ni lah, ikut nama lah. Adi Hani, Ahmad Faizal. Ikut alfabet. Saya bukan ni, saya dah tengok dah. Lagi saya. Kalau aku lah, Hmm. aku dia benda tu depend on siapa break dengan siapa. Macam tu. Okay. So kalau dia break dengan aku, mungkin aku akan give lagi chance. Kalau nak get back together. Tapi kalau aku yang break dengan dia, maksudnya ada sebab kenapa aku break dengan dia. Aku tak akan Betul. get back together dengan dia lagi. kau tak jilat ludah kau lah. Tak. Betul. Setuju juga dengan point kau tu. Macam tu lah sebab macam okay, it depends juga. Macam contoh people change tau, in a good way or bad way. Macam dari situ boleh buat, kita boleh tengok macam mana kita like boleh gamble sebenarnya. Tapi kalau contoh kita tak confident, tak payahlah, boleh tak payah. Memang way lah, saya rasa. Tapi macam point itu betul tak? Kalau say kita break dengan dia sebab kita tahu dia macam tu. Tapi on the second chance kan, macam contoh, betul ke dia ni dah berubah? Is a different thing lah. Kita kena nak adapt. Tapi kalau let's say dia yang break dengan kita, so kita still like boleh terima dia lah, sebab bukan kita yang initiate to break it in the first place lah. Kan? Itulah. Saya pun tak tahu nak cakap apa. Soalan ni sesuai diaju tadi ni lah, panel daripada Sepang. Ya. Dia sepang Panel dari Sepang. Okay. tak ada hari ni. Tak ada. Panel Sepang saya rasa tak bangun lagi. Tak ada lagi. Sebab dia Ahad kan. Selamat datang kepada pendengar baru kita, Sarah Izzati, Mar dan juga Rahim. Wow, semakin ramai Semakin ramai, pendengar bagus. Baru dari tidur kaum ni. wanita. Selamat. Kita ada Rahim. Rahim pun sudah masuk kan. Encik Abdul Rahim, bagaimana hidup sebagai apa? Sebagai apa kan? Setelah berpasangan ni. Setelah menjalani hidup berpasangan. Kan, selepas lockdown pula ni ada. Mesti banyak dugaan. Tapi tak apa, semoga segala orang kata apa? Thank you for the start. Semoga semuanya dipermudahkan lah di pihak ni Tuan Rahim kita. Jangan selalu Dota sangat malam-malam. Marah nanti. Balance. It's about balance. Semua sebenarnya sebab balance. Okay. Alamak, kenapa semua diam Malaikat lalu. Malaikat lalu ya. Ada naik kereta Batman. So nampaknya dah jam menuju ke pukul 10 nampaknya. But Zubair, what Yes, if you broke up with her because of certain circumstances? Will you change your mind? Oh, okay. Macam kita cakap tadi kan. Gitu kan. Dia sebenarnya setiap relationship ni based on ego sebenarnya. Ada ego lelaki, ego perempuan. So dia nak cakap engkau kena look back dekat love pun tak bagus juga. Sebenarnya kau kena look back dekat
actually how does that particular event ubah engkau atau shape engkau kepada person yang kau sekarang. Kan tu. Adakah person yang kau time relationship tu di-perceive as good atau healthy, and that's why kau kena, kadang-kadang kita nak judge diri sendiri pun tak boleh juga sebab kita tak nampak. It's really hard to see yourself in the mirror. That's why kau perlukan people around you, your companion, macam tu, your parents, your family, tanya dia orang macam mana, kenapa engkau, macam mana engkau bila engkau dalam tu. So kalau engkau adalah kau become, bila kau dalam relationship dengan orang tu and kau become like a person yang tak healthy, yang bring negative vibes to everyone macam tu kan, tiba-tiba ke macam tu, then aku tak see the point of kau getting back together. Maybe just move on. Kenapa nak kalau benda tu dah habis, dah pernah end kan, ada the percentage untuk benda tu end lagi sekali akan lagi tinggi kan tu, sebab dia dah pernah berlaku kan tu, and kau dah tahu apa effect dia bila dia berlaku tu. Maksudnya macam let's say bila kau end tu, kau tak ada effect kat diri kau, tak teruk sangat macam tu kan. Maksudnya macam okay, maksudnya aku live, macam aku masih hidup tu kan tu kan. So macam untuk the possibility untuk kau end lagi sekali, let's say down the line, kalau kau get back dengan tu kan, untuk kau end lagi sekali, then kau mungkin see macam dapat, mungkin boleh kot macam tu kan. Macam kau tak see ni, unless kau ada really good goal down the line ke, atau kau dah ada definition of apa yang kau nak daripada orang tu ke, macam tu. Itu je lah apa yang aku rasa. Saya rasa bagi saya benda ni tak ada masalah pun lah. Sebab I believe in second chances. So tu lah. That's my Second concern. No elaboration. Betul. No elaboration. Aku rasa kita dah terlalu lama sangat bincang pasal ni kan. So sekarang kita plug ni pula sponsor. Episod kali ni disponsor oleh Ali Cafe. Ali Cafe. Kita pergi ke topik yang terakhir lah. Masih di tajuk yang sama tapi subtopik yang berbeza. Subtopik yang berbeza, okey. Saya nak ajukan soalan, bagaimana pula dengan individual yang masih mencari pasangan ini? Hush. Masih. Ini kita. Kalian tu betul lah. Hello. Kita ada disruption sikit. Aku tengah masuk gua ni. Sungguh masih. Sedangkan since single ni semua orang pernah alami, pernah lalui fasa-fasa single ni. Jadi saya rasa semua orang boleh utarakan dia punya pendapat. Apa kata kita start dengan Cik Muhammad Izhan? Why always me? Faizal ni jahat tau. Lelaki kan menyusahkan. Apa konteks tadi ya? Soalan tadi? Konteks dia soalan pun dia lupa. Sebab kita dari awal tadi kita dah bincangkan topik-topik berkenaan dengan pasangan, dengan dengan menunggu pasangan. So bila semua dah pasal pasangan-pasangan, apa kata kita cerita pasal single pula lah. So kita nak tahulah macam seseorang tu, individual tu, kenapa dia memilih single, atau itulah dia tidak mencari pasangan lagi. Apakah antara faktor-faktor yang menyumbang ke arah penyinggelan dia tu? Dia cuba buat perkataan baru kat sini kan. Marah dia buat bahasa pusaka kan. Single dalam bahasa Melayu apa single? Aku ingat BM aku teruk. Persendirian. Single dalam bahasa Melayu. Pembujangan. Mula alam bujang dia. Bagi saya ada certain factor lah. Macam contoh sekarang ni maybe dia focus more on like career development lah satu. Kalau once like orang
Yang career oriented ni dia can be a workaholic lah. Dia tak ada masa macam nak main dengan dia punya perasaan macam tu lah. Lepas tu they kind of like feel annoyed when people ask them bila nak kahwin semua. Macam tu lah. Okey, tapi adakah dia memilih langkah workaholic tu, membusykan diri dia tu sebab dia tak nak cuba mencari? Dia cuba. Hmm. Dia maybe cuba kot. Sebab tu macam orang kata macam orang macam ni they high chances they will find someone in life macam dekat tempat kerja. Macam tu lah. Okey. Sebab tu Okey, apa tapi Tapi saya Koi. Kau nak cakap orang tu workaholic kan? Macam Tapi tu lah. macam ni lah, aku ajukan question yang okay. Siapa mencari tu? Aku rasa tak ada orang mencari. Benda tu kau tak cari tu. Kau just open for it. Kalau kau mencari kan takkan jadi. Kau nak cakap kau singkirkan. Jangan waste your time cari kan tu. Tapi be open bila kau nampak opportunity. Tu je. Dia tak adalah mencari. Dia kena, hati dia tu kena open atau Yes. dia nak inilah prevent orang daripada dekati dia lah. Tapi kau rasa kau boleh je open. Kau rasa kau tahu je sign. Walaupun kau tak pernah be in relationship ke apa. Kau tahu je sign bila orang tu suka kat kau kan. Kalau dia be more interested in kau, mungkin try lah sikit. Lama-lama jadilah something kan tu. Ya, macam this is not like high school pun. Macam aku kena declare, aku enggak macam tu. Tak ada lah kot. Kan? Macam tu lah. So betul juga. Tapi sekarang ni pun macam this kind of thing macam sebagai kita lah, okay, like we know that when someone like macam suka kat kita lah kan? So why not we take one step ahead lah. Macam ajak lah. Kalau contoh Be proactive lah. proaktif lah first. Macam tu lah. Kalau you say yes, macam contoh macam nak ajak kawan kan, maybe dia betul-betul dia suka kita. Betul try lah macam get more serious on that. And macam aku cakap, macam orang-orang yang tak macam career oriented ni, dia tak banyak masa nak fikir pasal benda ni. So they will move faster lah in this kind of thing. Tapi kalau orang tu care pasal kau, dia akan make time for you. Tu je. Kalau kau perasan orang tu make time untuk kau, maksudnya dia care for you and kau patut do the same juga. Jangan expect orang lain akan ni juga. Kau pun kena buat benda sama tu. Macam Make a move juga lah. it's give and take. Main tarik tali. Give and take, tarik tali. Saya ni lah sebagai seorang yang single 10 tahun. Okay. It's nothing to be ashamed of. Hey, how can I say this? Say this. Thank you. Tak adalah. Macam mana? Aku decide tak nak apa, tak nak komitmen, tak nak ada kaitan dengan siapa-siapa sebab aku tahu aku tak capable first. Aku tak tahu, mungkin aku tak tahu dulu. Aku just rasa aku tak capable. Kau tak apa? Lovable? Aku tak capable. Capable. Dari segi apa lah, maksudnya macam Emotionally atau mentally. emotionally mungkin aku selfish ke in a way, tak tahu kan. Tu lah aku. Dia sebenarnya back to personality tu. Aku nampak. Tu lah. Betul lah. Aku tahu lah. Aku rasa macam banyak lagi benda yang aku terhutang kat dunia ni macam aku perlu buat lah. Tapi rather than be in a relationship lah. Tapi tahu-tahu dah 10 tahun. Macam mana? Tapi mungkinkah seseorang tu dia ambil langkah sedemikian disebabkan pengalaman-pengalaman dia, luka-luka dia yang dulu? Mungkin.
Banyak ya. Dia mengambil cik. Setakat ni macam saya pun tak ada lah macam close friend yang ada that kind of experience. So tak boleh kata lah benda tu betul ke tak. Sebab benda ni kita nampak macam selalu kat dekat cerita-cerita kan macam tu lah. Tapi setakat ni close friend tak ada lah pernah macam ni. Tapi tak tahu lah Cik Zubair ada apa-apa nak cakap? So, Cik aku rasa one of the things yang lagi kalau dekat orang single kan, yang one of the things yang jadikan penghalang bagi dia is expectation. Kan tu kan. For me, kalau kau tak ada ni, kau kena always aku rasa one of the things yang lagi kalau dekat orang single kan, yang sebab orang cakap first impressions last, tapi kau tahu sendiri macam untuk make a good first impression every single time memang susah kan tu. Tak agak. And kau plan lah bagaimanapun takkan jadi kan tu. Confirm akan disantul. Memang Murphy's Law. Kalau something sebab akan happen, dia akan happen juga kan tu. So kau kena lower expectation kau, tapi be open kan tu. Be open to anything, be open to having fun, be open to doing activities kan tu kan. Yes. Kalau tiba dia cakap okay jom pergi lari tengah panas kan tu. Mungkin dia tu bangang sebab tengah panas, mungkin kau dapat dehydration, tapi be open kan tu kan. Okay fine lah. Tapi kalau dia tengok kau pakai skirt sama juga kan tu. Itu je lah. Just be open tu. Macam don't be ni. Tapi once kau dah try, once kau dah make a move, tapi jangan takut untuk face rejection. Tu betul lah. Tu dulu salah satu sebab kat aku. Memang. Single lama ni. Lama-lama shock pula single. Tak, Wah. single memang best sebab kau boleh fokus kat diri kau. Kau tak payah nak kira orang lain. Betul. Yelah, in kind of way orang fikir macam oh dia ni maybe a selfish person lah, macam apa kata and kau tak careable and tak care pasal orang kan. Tapi Teruk tu kita punya verb hari ni. it's more than that tu sebenarnya. Tolong. Aku nak explain pun tak tahu tu macam mana Di. Tolong Di. Tak ada. Sebenarnya tak ada benda yang salah, betul lah. Dia banyak faktor lah, facts orang. Tapi tu lah, despite being single ni, satu benda yang aku dapat kan, self discovery lah. Memang aku rasa tu tak ramai lah orang kenal diri sendiri. Betul lah. Ramai lah Aku sampai sekarang tahu. tahu diri aku. Tu lah, at least kau banyak masa nak explore inside tau, rather than outside. Tu lah. Aku macam Keeping the trend aku cakap macam aku rasa aku tahu diri aku tapi sebenarnya aku tak tahu. Macam tu lah. Tu je kot. So Wow, lah. kita ini session Dari- paling lama. Wah. Ya. Dari Fatin Sanusi, maybe sebab ada orang ada goals dia sendiri. Ada benda yang dia nak achieve dulu before bagi komitmen ke orang lain. Betul? lah. Boleh jadi. Session paling lama berapa jam dah kita bersiaran langsung? Saya pun tak pasti. Sekarang sudah menuju ke jam 2. Saya rasa Aku ada soalan. kita patut berhenti di sini. Nampaknya Encik Jiwan Rama ada soalan. Baru nak bersuara. Dia shy cat. Dia dengar dia tadi tapi dia tak bersuara. Oh, okay. Menyelinap, Dia berselindung sebalik. Adi kan cakap pasal Ian. Apa? Saya pasal apa? Kurang Adi kan pasal berseni? Pasal apa? personality. Personality. Okay. Biar ni. Cakap kuat sikit Encik Jiwan. Tak dengar sangat. Line putus lah. Guna U-Mobile Asal kenapa ada orang lain-lain personality? Kenapa? Nature. Oh. Kan ada introvert, extrovert. Oh. Dia sebab DNA ke? Sebab Aku rasa sebab nature. Basically manusia Ada. ni benda paling effect macam mana kau punya childhood lah. Tak tahu lah, based on aku baca lah. Upbringing lah. Upbringing yes. Upbringing kita effect lah. okay. So itulah macam upbringing. Cakap pasal upbringing ni, apa dia? Ada banyak jenis lah. Tapi dia ada introvert dengan extrovert dia.
Dia banyak kalau contoh Yelah. kalau ikut apa nama Myril Briggs apa Myril Briggs Oh, nama Maya Briggs. Myril Briggs. Dah nama dia. Maya Briggs. Myril Carl Briggs. Jung. Myril Briggs tu dia ada klasifikan 4 lah benda personality ni. 4 kategori. Kategori firstnya that kan macam mana kita get energy macam tu which is ni lah introvert extrovert. Second thing is macam mana kita macam mana judge benda macam Receive. receive benda sensing or macam tu. Encik JR boleh berhenti bernafas. Ya Allah. Okay. Macam tu lah. Yang ketiga tak sure lah. Ingat? Feeling and thinking. Feeling and thinking. Tu, benda ni boleh apa? Boleh apa? Oh, daripada seorang tu Putus-putus lah cik. Jadi Dia tak Tengok. kekal. Apa yang korang punya Maya Briggs ni, dia yang ENTJ lah apa benda semua tu kan. Betul. Dia sebab aku tengok dia terlampau detail lah. Dia pecah 4 dan dalam 4 tu dia pecah 4 lagi basically study tu dia summary dia conclude kan manusia ni boleh dibahagi kepada kira dalam dunia ni macam-macam yang jadi kat kau ke dari kecil ke apa, last end up ada 16 jenis ni lebih kurang lah plus minus. Tapi sebenarnya kita tak boleh nak classify manusia, kita tak boleh nak betul sebenarnya sebab manusia ni unik lah tapi study tu just nak tolong kita lah. Faham. Sebab apa sebab apa yang aku pernah buat personality test, dia daripada yang 16 ni juga, tapi dia inilah tak detail lah. Dia jadi ada 4 je. Dia ada 4 personality type dia. Which is antaranya tak tahu kau pernah dengar tak, sanguine, choleric, melancholic, phlegmatic. Yang ni antara yang dia ni lah empat yang besar. Empat yang besar, dia tak terlalu detail lah. So mungkin personality type ni kita boleh bincangkan pada sesi yang akan datang. Oh, boleh. Boleh. Baik, cadangan yang baik. Sementara nak tunggu sesi seterusnya, mungkin pendengar-pendengar atau kita boleh cari dulu lah apa 4 personality types, 4 main personality types, which is sanguine, choleric, melancholic dan phlegmatic. Ada website tak? Ada website yang boleh share. Okay, saya akan share di ruangan Discord nanti. Okay. Okay, so Encik Zubair boleh ada kata-kata terakhir sebelum kita akhiri sesi di pagi yang mulia ni? Okay, saya rasa itu sahaja yang masa yang kita ada untuk sesi pagi. Sebab nanti drag on pula. End up kita tak ada topik nak discuss on the next session. So terima kasih kepada pendengar, kepada kita punya penyampai-penyampai dan juga pemberi maklumat kita, Encik Izhan, Faizal dan juga Adi. Bukan nama sebenar. Bukan nama sebenar tau. Bukan nama. Lepas dia kena stage name lah. Thank you juga kepada yang mendengar. Masa dan effort untuk mendengar dan faham apa yang kami sedang bincangkan. Juga fungsi macam straw tapi useless. Itu sah. That's all the time we have for today.
Adi, Okay, terima let's wrap it kasih. up. Terima kasih kepada yang menyertai. Thank you for the like, thank you for the share and thank you for the stars. Okay, thank Everyone, you. stay safe, stay positive. Wash your hand. Kalau nak keluar, kalau Stay penting, jangan lupa pakai mask. Okay. Alright, Assalamualaikum semua. Alright. Assalamualaikum.